Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat bersama-sama dalam siri kempen ceramah sempena pilihan raya kecil Kemaman P040 yang dipaksakan ke atas pengundi-pengundi di Parlimen Kemaman pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pertama kali saya sampai ke Dun Air Putih ni dan pertama kali juga sampai ke UDM Dadung ni. Semalam saya sampai daripada Kuala Lumpur selepas menghadiri persidangan agung tahunan Bersatu yang habis semalam pukul 3:30 petang. Saya terus ke Dun Kijal dan semalam dapat berceramah di Dun Kijal. Dan malam ini dalam perjalanan balik saya singgah. Saya bagi tahu kepada bilik operasi induk, kalau ada lagi tempat-tempat ceramah yang boleh nak gunakan khidmat saya persilakan. Alhamdulillah malam ini diberikan ruang di UDM Dadung, di Dun Air Putih ini. Tuan-tuan dan puan-puan majlis sekalian, saya Cikgu Azman bin Nasruddin, dulu cikgu lah, macam Cikgu Bak juga. Kami ni dulu bekas-bekas cikgu, bekas-bekas kaki tangan kerajaan. Saya berhenti tahun 2013. Bertanding di PRU 13 di Dun Lunas. Menang buat kali pertama dengan majoriti 9,000. Kali kedua 2018 menang dengan majoriti 13,000. Dan pada PRU 15 yang lalu, PR Raya Umum, saya diamanahkan oleh parti untuk bertanding di Parlimen Padang Serai. Parlimen Padang Serai ini tuan-tuan dan puan-puan adalah kubu kuat Pakatan Harapan PH. 2018 saya menang di Dun Lunas dengan majoriti 13,000. Saya bertanding ketika itu atas tiket PKR. Pakatan Harapan saya menang 13,000. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Tsunami rakyat Malaysia, tsunami anak muda pada PRU 15 yang lalu, yang mana sebelum ini 3 kali pilihan raya umum sebelum PRU 15 dimenangi oleh PKR dengan majoriti 9-10,000. 3 kali pilihan raya kita menang Perikatan Nasional, menang di Parlimen Padang Serai dengan majoriti 16,000. Ketika itu saya adalah anak bongsu Parlimen bagi PRU 15 untuk Parlimen Padang Serai. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pilihan raya kecil Kemaman ini yang dipaksakan, kita faham memang dipaksakan ke atas pengundi-pengundi di Parlimen Kemaman. Seperti yang disebut oleh pengurusi tadi, kita telah menang pada PRU 15 yang lalu dengan majoriti 27,000. Kemaman ni antara kubu kuat UMNO sebelum ini. Walaupun pernah dimenangi oleh Pakatan Rakyat tahun 2008. Ketika itu Haji Abdul Rahman Yusof. Lepas tu menang balik kepada UMNO BN. Sampailah pilihan raya yang ke-14. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah menang 27,000 pada PRU 15 dan PRN yang lalu. Baru saja berlangsung pada Ogos 2023. 4 dun di bawah Parlimen Kemaman ini, Air Putih, Kemasik, Kijal, Cukai. 4 dun ini berlaku pilihan raya negeri dan alhamdulillah campur majoriti ke 4 dun ini menunjukkan perubahan di Parlimen Kemaman. Majoritinya bila kita campur 4 dun ni jadi 37,000 lebih. Maknanya pertambahan lebih 10,000 daripada keputusan pilihan raya umum yang ke-15. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, yang buat petition ini UMNO BN Mat Said. Dia tahu dah, dia kalah 27,000. PRK ini diadakan konon-kononnya petition mengatakan
kerajaan negeri Terengganu ketika itu PAS salah guna kuasa menyogok pengundi. Kalau nak kira sogok pengundi ni tuan-tuan dan puan-puan, UMNO BN buat lama dah. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok di Pelangai. Di Pelangai baru ni saja. Pesta beras habis-habisan ditaburkan kepada pengundi-pengundi Don Pelangai. Apa yang diberikan oleh kerajaan negeri ketika kempen PRU15 itu adalah program kerajaan negeri. Memberikan sumbangan-sumbangan yang telah pun dibajetkan untuk diberikan kepada rakyat negeri Terengganu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kalah 27 undi tak apa. Kalau dia kalah 270 undi tak apa. Nak buat petition pun. Ini kalah 27,000. Mari PRN campur 44 Don 37,000. Tiba-tiba bila masuk penamaan calon, dia hantar mana-mana punya jeneral. Yang bukan orang politik, tak apalah. Mungkin dia hantar jeneral itu untuk disembelih. Untuk dikuburkan oleh pengundi-pengundi pilihan raya kecil Perumahan. Betul atau tidak? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila dah buat PRK dan PAS pun kita tidak mau buang masa, PN pun tak mau buang masa, kita tidak buat rayuan. Macam pilihan raya kecil Kuala Terengganu. Keputusan salah, kemenangan dibatalkan, maka dibuat keputusan pilihan raya kecil Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, Haji Amzad, sahabat saya, menang PRU 15, 40,000 majoriti. Mari PRN, PRK, majoriti di Parlimen Kuala Terengganu naik ke 47,000. Maknanya apa? Maknanya orang Melayu pengundi dah benci, dah muak kepada UMNO Barisan Nasional. Setuju atau tidak? Sama lah di PRK Kemaman ini. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, PRK ini sangat penting untuk kita mengekalkan kemenangan. Walaupun insya-Allah kita yakin sama-sama bahawa kita boleh mengekalkan kemenangan di PRK Kemaman ini. Sebab apa kita kena kekalkan kemenangan? Kita nak hantar seorang panglima daripada negeri Terengganu. Calon kita cukup-cukup dikenali, cukup-cukup hebat, prestasi pentadbiran yang cukup terbaik, Dr. Sam, untuk bawa suara rakyat Kemaman, untuk bawa suara rakyat negeri Terengganu ke Parlimen Malaysia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan untuk kita kekalkan kemenangan dengan majoriti yang besar ini sangat-sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dipilih kepada calon UMNO BN, jeneral ni, nama jeneral bersara, tapi beranikah dia nak lawan kawan-kawan dia umdap di AP di sana tu? Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kuasa hak istimewa orang Melayu ini semakin dihakis. Semakin tercabar kuasa orang Melayu. Hari ini kita orang Melayu sudah hilang kuasa. Tuan-tuan pernah dengar lagu Anak Kecil Main Api? Kini kita cuma tinggal kuasa. Lagu ni lirik dibuat 40 tahun dulu tuan-tuan. Maknanya kita cuma ada kuasa. Sekarang ni kuasa pun kita hilang buat masa ni. Pemimpin-pemimpin di AP, ahli-ahli parlimen di AP, dalam parlimen sudah pun mencadangkan perkara-perkara yang menakutkan orang Melayu Islam. Sudah ada cadangan daripada ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan di AP untuk memecah belahkan sempadan, untuk buat persempadanan semula. Kawasan-kawasan pengundian yang ada pengundi 300,000. Sebagai contoh Bangi, dia boleh pecah kepada 3, tuan-tuan dan puan-puan. Bangi ni kawasan majoriti bukan Melayu, Cina. Si Putih ada 200,000. Di Parlimen Kuala Lumpur ni ada pengundi yang hampir 200,000. Dia pecah-pecahkan kawasan ini
boleh menambah kerusi majoriti Cina dan boleh memberikan keuntungan kepada DAP. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, suara ahli Parlimen PAS Perikatan Nasional daripada Kemaman ini sangat penting untuk kita memberikan isyarat kepada pengundi-pengundi, sahabat-sahabat saya di UDM Dadong yang sebelum ini menyokong UMNO Barisan Nasional. Ya, betul. Dulu UMNO adalah pejuang bangsa Melayu. Dulu UMNO adalah pejuang agama, mempertahankan hak istimewa orang Melayu, mempertahankan kuasa orang Melayu. Tapi hari ini UMNO Barisan Nasional sudah sujud sembah di kaki pemimpin-pemimpin DAP. Betul atau tidak? Beranikah jeneral ni kalau menang dia nak teguk? Dia nak tegur pemimpin-pemimpin kerajaan Pakatan Harapan. Tak berani tuan-tuan dan puan-puan. UMNO BN yang dipimpin oleh Zahid hari ini, mungkin Cikgu Ubat ada cerita kot pasal Zahid. Zahid ini hanya untuk menyelamatkan diri dia. Dia tidak fikir dah tentang perjuangan orang Melayu. Dia tidak fikir dah tentang perjuangan untuk orang Islam. Dia hanya fikir bagaimana nak melepaskan diri dia daripada 47 pertuduhan rasuah yang sudah pun ada prima facie. Dan dia dah dapat hari ini. Sudah pun dibebaskan dan dilepaskan. Itu sahaja. Jadi kepada orang-orang penyokong-penyokong UMNO BN di kampung ni. Kampung apa ni? Kampung Tebak. Kampung Tebak. UDM Dadong ni, yang dulu ni sebelum ni menyokong UMNO. Mahlah kita ramai-ramai. Mohlah kita ramai-ramai sokong PAS Perikatan Nasional. Undi Dr. Sam nombor 2. Sebab ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, sudah cukup setahun PMX Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita boleh tengok prestasi PMX mentadbir negara ini. Ketika dia jadi Ketua Pembangkang tahun 2022. Apa yang dia sebut? Dia kata, ini nilai ringgit jatuh, harga barang naik. Kenapa jadi begini? Sebab hampa tak kerti perintah, hampa bodoh. Itu dia kata kepada kita ketika itu Kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Keluarga Malaysia. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ringgit Malaysia jatuh merudum paling teruk dalam sejarah 25 tahun negara. Sebulan yang lalu, $1 sudah berbanding hampir RM4.78.79. Bila USD meningkat, nilai ringgit kita jatuh, harga barang kita sudah melambung tinggi. Beras tempatan tak ada dalam pasaran. Tidak pernah berlaku krisis beras tempatan tidak ada dalam pasaran. Kita ada menteri-menteri kabinet yang tidak kompeten. Kita suruh selesai masalah beras, masalah harga ayam. Menteri kita yang ada pi naik lembu. Apa punya menteri ni? Saya kadang-kadang kesian tengok kat lembu tu. Bukan kesian dekat Mak Sabu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, dia hujan balik lah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ni baru-baru ni, minggu lepas, kita sedang berusaha. Dalam negara kita ini sedang juga menghadapi krisis. Krisis akhlak nilai murni anak muda. Kita mahu negara kita ini diwarisi kepada anak muda yang ada akhlak, yang ada moral, yang tahu menjaga agama, yang tahu menjaga nilai murni. Tiba-tiba minggu lepas dibenarkan konsert Coldplay. Tuan-tuan tahu konsert Coldplay? Ada menteri kata, ni ada menteri katun ni, Menteri KKD. Dia boleh buat kenyataan dalam media sosial. Alhamdulillah,
Ni Fahmi Fadil kata apa? Alhamdulillah, konsert ini mendapat kerjasama yang baik dan berjalan dengan teratur. Konsert Coldplay, dia bagi ucapan Alhamdulillah. Yang kita tahu, nyanyi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Coldplay itu, seni kata tu bila diterjemahkan, menghina agama kita, menghina Nabi kita. Dia boleh kata Alhamdulillah, kepala bapak punya bentuk. Ni nak mula nak maki geram ni. Bulan 5 yang lalu, ketika sebelum PRN, dia benarkan satu kumpulan muzik, The 1975. Kumpulan tu buat persembahan di Kuala Lumpur. Di atas pentas, minum arak, teguk todi. Bercium lelaki dengan lelaki. Tak termuntah kita tengok. Kumpulan macam tu dibenarkan oleh Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. UMNO, pun tak, pun tak. Nak harap UMNO untuk bantah. Nak harap UMNO untuk tegur. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi calon kita UMNO daripada jeneral ni, jangan duk haraplah. Tak boleh diharapkan. Ini dua contoh konsert ni, tuan-tuan dan puan-puan. Inikah negara yang kita nak benarkan persembahan-persembahan hiburan diadakan? Kita tidak, atas alasan kumpulan Coldplay menyokong perjuangan rakyat Palestin, maka dibenarkan. Kumpulan Coldplay ini adalah kumpulan yang menyokong LGBT. Kumpulan LGBT, tengok dia buat persembahan atas pentas, dia bawa kain rainbow, kain pelangi. Itu simbol LGBT. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, rosak kalau negara ini terus diperintah oleh puak-puak jahanam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya imbas balik. 2020, ketika kerajaan PH 1.0 jatuh, saya sangat-sangat bersyukur ketika itu. Semua anasir-anasir yang berbentuk sokongan kepada komunis, anasir-anasir yang ada unsur-unsur nak mencabar agama Islam dan hak istimewa orang Melayu jatuh ketika itu. Dan tahun 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin march menjadi Perdana Menteri. Mei 2020, tuan-tuan mungkin ingat, kerajaan negeri Kedah, pimpinan PH juga jatuh. Mei 17, 2020. Orang pertama yang menarik sokongan daripada Pakatan Harapan ketika itu, ni, Cikgu Mak ni. Menyebabkan PH hilang majoriti. Adun kedua yang tarik sokongan ketika itu, sahabat saya. Bukan Ahmad bin Hanbal, bukan. Robert Ling Kui Yi, seorang Cina. Juga tarik sokongan menyebabkan kerajaan PH Kedah jatuh. Sebab apa saya tarik sokongan ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan? Saya melihat Pakatan Harapan sudah tidak boleh mentadbir, tidak boleh menjaga agama Islam, tidak boleh menjaga hak istimewa orang Melayu, menyokong anasir-anasir komunis. Macam mana dia sokong? Buat perhimpunan komunis, bawa balik Abu Chimping dan sebagainya. Macam-macam. Ketika saya duduk dalam PH ketika itu, perut saya jadi semok, tuan-tuan dan puan-puan. Orang hentam kita, orang cabar kita, orang tanya kita, kita tak boleh jawab, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya tarik sokongan, tubuh Kerajaan Negeri Perikatan Nasional dan angkat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Muhammad Noor menjadi Menteri Besar. Selepas itu, diikuti oleh lagi 4 orang adun bersatu, menjadikan 23 kerusi DUN dipegang oleh Perikatan Nasional Kedah ketika itu. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, 2023. Dengan apa yang berlaku sepanjang 1 tahun PMX jadi kerajaan, segala keputusan yang saya buat ketika itu, tahun 2020 Mei, sangat tepat, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat berbaloi. Memang Anwar Ibrahim ni tak mampu untuk jadi Perdana Menteri.
Buka mulut saja bohong. Buka mulut saja bohong. Luar parlimen dia bohong, dalam parlimen dia bohong. Baru ni dalam parlimen dia berani tuduh tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin membelanjakan 500 juta untuk promosi Tan Sri sebagai Perdana Menteri Abah Prihatin. Dia bohong tuan-tuan dan puan-puan. Yang belanja pasang billboard besar-besaran di seluruh negara, kerajaan Madani ini Anwar Ibrahim beratus juta tuan-tuan dan puan-puan. Dijawab oleh menteri daripada Kerajaan Perpaduan, perbelanjaan untuk buat promosi Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya RM180,000 sahaja. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan isu-isu dalam parlimen. Saya nak sebut satu. Esok adalah hari perbahasan peringkat dasar, peringkat jawatan kuasa. Saya nak minta laluan untuk berbahas esok. Rupanya ramai dah penuh. Saya tak duduk dalam jawatan kuasa portfolio Kementerian Pendidikan. Saya adalah pengurusi portfolio. Kalau dalam kabinet bayangan ni Cikgu Man menteri lah. Pengurusi portfolio Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Esok peringkat dasar jawatan kuasa Kementerian Pendidikan. Saya bangkitkan 2-3 kali. Belum dijawab oleh menteri. Ini saya nak sebut satu isu dalam parlimen. Tahun ini Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan dengan bangganya membelanjakan 700 juta untuk naik taraf tandas. Tandas sekolah. Berapa jumlah sekolah seluruh negara? Ada 10,200 lebih buah sekolah menengah dan rendah di seluruh negara. Berapa sekolah yang dapat untuk naik taraf? 8,557. Hampir 85%. Saya tanya dalam Dewan, adakah pemilihan sekolah-sekolah nak naik taraf tandas ini dibuat ikut bersasar, ikut keperluan? Tak tuan-tuan, dia bagi macam tu. 700 juta tuan-tuan dan perempuan. Dalam parlimen baru ini juga dijawab oleh menteri, saya bangkitkan. Ada lebih 1,000 buah sekolah. Majoritinya di Sabah dan Sarawak berada dalam keadaan daif. Daif ni dia ada kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kategori 5 dan 6 ni perlu diruntuhkan dan dibuat semula. 1 sampai 4 ni mungkin pembaikan sedikit sebanyak dan sebagainya. Saya kira-kira kenapa kerajaan perlu berbelanjakan sampai 700 juta untuk projek naik taraf tandas. Kita bukan tak setuju. Memang ada sekolahnya, tandasnya berada dalam keadaan daif, rosak, busuk. Itu perlu dinaik taraf. Tapi bila bagi secara pukal 8,500, yang belanja 700 juta, dalam keadaan keuangan negara, fizikal negara yang terhad, kenapa Anwar Ibrahim yang dulu memperjuangkan reformasi dan sebagainya, meluat aku. Dia boleh belanja macam tu saja 700 juta untuk bagi kepada kontraktor G1, geng-geng PH dan sebagainya. Saya kira kalau 10 buah tandas, 70,000 kali 10, 700,000. Mungkin boleh baiki 1 buah sekolah daif. Sekolah daif di Sarawak, Sabah ni banyak tuan-tuan dan perempuan. Dalam parlimen ni, ahli parlimen Sabah, Sarawak ni, kalau bangkit berbahas ni, sebut tentang sekolah daif. Sekolah daif ni sekolah teruk, rosak. Tidak boleh pelajar-pelajar duduk untuk belajar dengan baik dan sempurna. Sebab tu nak tuan-tuan dan perempuan, Anwar Ibrahim ni terbukti gagal. Dia jauh lebih gagal daripada kita yang dikatakan gagal dulu. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya sudah berada dalam perjuangan Perikatan Nasional ini untuk menegakkan agama, untuk menegakkan bangsa Melayu. Hak istimewa orang Melayu ni mesti kita jaga. Kita tidak boleh bagi ruang kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, khususnya DAP dan PKR ni. Ini semua parti liberal tuan-tuan dan perempuan.
Parti yang tak kira agama. Sebab tu kemenangan Dr. Sam ini sangat penting. 2 hari bulan ni keluar saja. Jangan ambil sikap sambil lewa. Oh, tak apalah. PRN hari itu pun dah menang 37,000. PRU menang 27,000. Aku tak keluar pun tak apalah. Jangan ambil sikap macam tu. Ajak semua jiran-jiran, anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita keluar mengundi. Jangan kurang daripada 70%. Saya tahu PRK ini trendnya adalah menurun. Tapi kita minta, kita kena tunjukkan bahawa rakyat di Kemaman yang mewakili seluruh rakyat di seluruh Malaysia memberikan signal kepada PMX. PMX nak turun 29 hari bulan ni. Dia boleh masuk sekolah. Saya tahulah dia guna sekolah tu untuk kempen saja. Bohong lah. Kita ahli-ahli parlimen PN ni, banjir nak masuk sekolah pun tak boleh. Dia ingat kita macam dia, 24 jam nak politik. Tak banjir lagi, tak boleh masuk. Peruntukan. Ni, seorang lagi. Ni nak kata pembohong ni. PMX munafik. Dalam manifesto Pakatan Harapan, PRU 15, bukan PRU 10. PRU 15, manifesto Pakatan Harapan mengatakan dalam janji, jika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, peruntukan kepada ahli parlimen, semua tidak kira kerajaan ataupun pembangkang, akan diberikan sama rata. Peruntukan ini akan disalurkan melalui Parlimen Malaysia terus ke pusat khidmat ahli parlimen masing-masing. Hari ini dah lebih daripada 1 tahun. 19 November baru ni cukup 1 tahun pilihan raya umum. Sampai hari ini sekupang, seduit pun belum ada peruntukan untuk kami. Apa yang dia takut? Dia dah ada sokongan 2/3 majoriti di parlimen. Ini janji tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya kata, Perdana Menteri paling munafik dalam sejarah Malaysia ialah Anwar Ibrahim. Kita mesti tolak kerajaan perpaduan, tolak parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan, yang ada di PRK Kemaman ini, termasuklah General Pension ini. Kita tak boleh harapkan dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya yakin dengan momentum yang ada pada hari ini, dengan cubaan-cubaan yang Anwar Ibrahim sedang buat pada hari ini, dia sogok tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli parlimen daripada PN, khususnya daripada Bersatu inilah. 4 orang tertewas. Perjuangan ni tuan-tuan dan puan-puan bukan mudah. Alasan 4 orang ni lebih kurang sama. Tiada peruntukan. Jadi kalau sokong PMX dapat peruntukan, boleh berkhidmat kepada masyarakat. Saya yakin rakyat di kawasan saya Padang Serai sangat memahami bila ahli parlimen tiada peruntukan. Saya cuba bantu, semua ahli parlimen PN cuba bantu dengan allowance yang kami ada. Allowance itulah kami terpaksa bagi kepada rakyat. Yang dia hukum ni bukan ahli parlimen. Yang dia hukum ni orang-orang miskin dan susah di semua kawasan parlimen Perikatan Nasional. Yang majoritinya adalah orang Melayu. Inilah Anwar Ibrahim, pengkhianat kepada bangsa Melayu. Pengkhianat paling dahsyat dalam Malaysia. Sebab tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh bagi ruang kepada orang macam ni. Dengan momentum yang ada pada hari ini, saya juga antara ahli parlimen yang disorok tuan-tuan dan puan. Ada 10 orang. Ada seorang broker dia lah. Broker daripada kerajaan PMX ni. WhatsApp kepada kami 10 orang ni. Termasuklah saya. Saya terima. YB, saya nak jumpa YB. Kita ada projek nak buat hotel 4 star di kawasan Parlimen YB. Semua peruntukan akan disediakan oleh kerajaan. Saya kata bagus ni. Nak buat hotel. Saya jawab sekali ya. InsyaAllah saya tengok macam mana. Saya tak kata tidak, saya kata ya pun dah tidak. Bila pergi parlimen bersembang, aku pun dapat mesej ni, aku pun dapat mesej ni, kira-kira ada 10 orang.
Broker ni dah cuba jumpa 2-3 orang. Tapi bila 2-3 orang ni sedar bahawa ini adalah cubaan membeli, maka tidak berjaya. Akhirnya, dia fed up dekat situ. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, walau susah sekalipun, perjuangan ini tetap kita istiqomah. Kita akan terus perjuangkan untuk agama Islam dan bangsa Malaysia. Boleh tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan? Inilah cubaan dia. Dia dah ada 2/3 pun dia takut. Tapi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dia dalam keadaan ketak lutut. Orang Penang kata ketak. Dia rasa dia nak hilang kuasa. Dia tahu sokongan daripada GPS, JRS itu tidak realiti. Tidak tulen. Bila-bila masa boleh berubah. Ahli-ahli Parlimen UMNO yang bukan kem Zahid tidak bersetuju dengan cara Zahid bawa UMNO. Dan insya-Allah, tuan-tuan di depan saya ada di UDM Dadung ni, sama-sama kita berdoa. Dalam masa terdekat, kerajaan ni kita doakan cepat jatuh dan kita angkat kerajaan Tunggak Melayu Islam Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, kita sama-sama berdoa tiap-tiap hari. Tak lama dah, insyaAllah. InsyaAllah. Ada orang kata, awak lama sekali duduk tunggu. Benda nak buat ni, tuan-tuan dan puan, kita kena buat dengan penuh berstrategi. Tak boleh fail. Hari ini, convention, Kongres PKR. Lama dah tak pergi buat. Kongres PKR. Ada perbahasan. Saya nak ulas sikit sebelum berhenti. Kongres PKR ni wakil daripada PKR Johor. Bagi cadangan dalam Kongres. Minta kerajaan pantau guru-guru yang tidak menyokong kerajaan. Ini guru-guru ni macam Cikgu Bat dengan Cikgu Man dulu lah. Saya dulu ketua pemuda PKR Kedah tahun 2008 sampai 2012. Saya didatangi oleh Ketua Jemaah Nazir Persekutuan. Bawa segala bukti keterlibatan saya dalam politik pembangkang. Dia tunjuk segala bukti, dia kata, betul kan cikgu? Semua yang cikgu dalam berita-berita ni, saya kata betul. Cikgu sila tulis. Cikgu mengaku, dia kata senang. Cikgu tulis surat tunjuk sebab. Saya tulis sendiri 2 tunjuk surat tunjuk muka sebab. Dia datang bulan 2, bulan 7 saya dapat surat. Ditukarkan ke Gua Musang, Kelantan. Saya antara cikgu yang ditukar. Ramai cikgu yang ditukarkan kerana politik ni ramai. Saya antara orang yang pernah merasa daripada seberang Perai ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Aring Gua Musang, Kelantan. Pi Gua Musang tu pun berani lagi. Cikgu Bat bawa pergi jumpa Tok Guru Ni Aziz masa tu. Tu, dalam kedai tukar tu. Dan sebelum masuk sekolah esok, ceramah lagi di Kota Baru. Saya nak habaq apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tugas mengajar ini di sekolah. Hak berpolitik, hak berpersatuan, ini hak yang dijamin oleh perlembagaan. Dia cek semua guru, ringkasan mengajar saya, rekod mengajar saya, semua clear. Semua buat elok. Dia tak boleh cari kesalahan kat tu. Jadi saya nak bagi amaran kepada PKR Johor dan PKR. Jangan amalkan ajaran jahiliah UMNO dulu. Ramai guru-guru yang sokong PAS juga kena tukar. Ramai. Cikgu Bat terus berhenti. Dia kena tangkap di sekolah. Tak mungkin dia cerita sini. Seorang lagi Cikgu Faris meninggal dah. Itu antara cikgu-cikgu dalam PKR dulu. Semua saya nak abak kat PKR. Jangan duk jadi jahiliah teruk sangat. Kuasa hampa pegang ni tak lama. Kuasa ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala boleh rentap pada bila-bila masa. Setuju atau tidak? InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan. Sebelum saya pulang ke Kuala Lumpur ni, kita doakan 2 hari bulan ini, semua pengundi keluar awal. Takut petang hujan. Kena keluar. Jangan ambil sikap sambil lewat. Sikap tidak mengapa. Boleh menang dah. Majoriti besar. Jangan. Kita buat keluar mengundi itu macam kita memang tak menang lagi dan kita nak menang. Pastikan. Ajak kawan-kawan kita yang kita kenal. Kalau ada lagi UMNO lah. Ada lagi. Kita ajak dia keluar untuk undi PAS Perikatan Nasional Dr. Samsuri Mokhtar calon nombor 2. InsyaAllah. Boleh? Dengan itu saja saya nak sampaikan terima kasih kepada penganjur yang jemput saya pada malam ni, Cikgu Bat dan Bos Jebat. Jamu nasi dagang, ikan ayo sedap.
Oh, mari ganu tak akan nasi dagang. Ika yogi ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.